Kalau ustazah biarkan, takkan kita kata, yelah profesional lah, rumah tangga cerita lain. Tak ada Yang maknanya memang dah kita suami isteri, nak profesional macam mana lagi. Lama kelamaan dia akan jejas dari segi hubungan suami isteri. Suami kita mungkin akan tengok kita ni macam apa macam bagus je, takkan suami kita tu ada satu teknik untuk membezakan bila balik rumah dah tak ada dah rasa nampak kita macam bagus. Tak, sama je, dia bawa ke mana-mana. Kalau tak profesional, kalau tak jaga hati tuan-puan, kerap nanti selisih faham. Selisih faham, lepas tu merajuk. Bila nak bahagianya? Bila nak romantiknya? Kalau dah kelahi, siapa nak romantik kan? Tapi ingat, jangan emosi. Bila kita tak emosi, tahu ini adalah sasaran syaitan. Syaitan nak rebut yang itulah. Buat kerja kita, apa dia? Bersihkan hati, lapangkan hati. Tak apa. Semua ini dalam pengetahuan Allah. Kita ini cuma kelihatan je kaki tangan kita bekerja. Sebenarnya kita berikhtiar ni pun yang berlaku adalah ketentuan Allah. Dan kita kena percaya setiap kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan. Setiap kebenaran Allah akan serlahkan, walaupun manusia cuba benamkan dalam lumpur. Itu sifat kebenaran. Kalau benar, Allah akan serlahkan. Jadi, okey, sekarang kita selesai faham pasal dua perkara berkait dengan kerja. Tapi dah, cukup. Jangan main dengan emosi. Jangan ikut lagi heret-heret. Jangan buat skrip sinetron, tuan-puan. Ini kehidupan kita. Cepat, apa dia? Okey bang, saya minta maaf. Saya tak nak jejas rumah tangga, tak nak. Tadi yang kita selisih tadi pada perkara ini sahaja. Okeylah, kita belajar untuk setuju. Dan kita mohon Allah berikan yang terbaik. Dah bang, tak nak terbawa-bawa. Okey bang, minta maaf. Pihak suami pun sama juga. Kena cakap juga, ya abang pun minta maaf. Okey, habis. Bila kita jaga kita punya emosi, tuan-puan, dan kita tahu kerja kita ini untuk bersihkan hati, jangan bagi syaitan nafsu terlampau bagi ruang untuk apa? Untuk pedayakan kita. Insya-Allah okey-okey saja. Okey-okey saja. Insya-Allah. Tapi apakan daya hati kita tu pada peringkat awal lagi, sadrun, dia tidak lapang. Dia tidak luas. Yang kedua, tuan-puan, baru masuk cahaya mukmin tadi. Tapi orang beriman pun hatinya masih muqallibal qulub, masih lagi berbolak-balik. Maknanya kena benar-benar tekan, tanam keimanan kepada Allah. Ustazah teringat ayat Quran yang menerangkan tentang tugas peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini tugas Nabi. Seperti mana kami utuskan Nabi di kalangan kamu. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, memperdengarkan kepada kamu ayat-ayat kami. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, membersihkan kamu, menyucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kamu Al-Quran, mengajarkan kamu ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Tengok kerja Nabi, bersihkan.
Yuzakikum. Nak bersihkan diri, bersihkan hati, bersih dari jahiliyah, bersih dari syirik pada Allah, bersih daripada taghut dan sebagainya. Yuzakikum, membersih. Mengajar kamu Al-Quran dan hikmah. Ustazah ada seorang kawan, tuan-puan, ya. Ustazah belajar daripada sahabat ustazah tu. Dia ada Quran, tapi ni Quran besar, surau punya, Quran dia bagi dua pada ni. Warna lebih kurang sama. Quran dia, tuan-puan, dia bagi ustazah. Quran yang dia bagi ustazah tu Quran yang macam dah nak tercabut kulit. Tapi ustazah menghargai sangat, sebab Quran tu memang jadi macam tu sebab dibaca, dikaji. Dia Quran terjemahan. Quran tu, tuan-puan, kat sini ni penuh dengan yang apa dia panggil tu, stiker tu kan, warna-warni. Dia beritahu dah ustazah. Contoh lain maknanya saya tak ingat sangat dia punya apa, yang tepat-tepat. Kalau warna pink, dek, dia cakap itu ada cerita pasal nabi-nabi. Kalau warna hijau, itu ayat motivasi. Jadi ustazah senang sangat menggunakan Quran tu sebab berpandukan kepada yang pemudah cara tu. Dan bila buka kat dalam tu, tuan-puan, subhanallah, dekat makna yang ayat dia tak usik ya. Dekat terjemahan tu ada, dia pakai pen yang highlighter tu kan, maknanya hijau, merah. Kita tengok tu memang seronok tengok Quran tu sebab Quran tu digunakan sepenuhnya. Dia kata akak dah memang guna dah ni. Sekarang akak ada yang baru pula, akak nak buat lagi sekali yang tu. Jadi yang ni akak nak hadiah kat adik. Baiklah ustazah, ya. Dan ustazah tengok, tuan-puan, dia baca Quran. Dia selalu tidur rumah ustazah. Lepas sembahyang subuh dia baca Quran. Ustazah rasa dekat nak sejam setengah. Baca, Ustazah rasa itu mahu 2-3 juzuk tu. Ya Allah. Sampaikan masa Ustazah terdengar, baru-baru lagi lah, terdengar, kata ya Allah, dia tak habis lagi baca Quran. Dia tak habis lagi baca Quran. Sampai saya kata, ya Allah, macam itulah aku patut baca Quran. Ini kita kan baca Quran, baru baca 5 ayat, dah lah esok dapat 5 ayat. Ya, baru seminit. Anak kita pun ada suami pun tegur, baru baca dah sadaqallah dah, dia kata. Ya, baru bismillah dah sadaqallah. Allahu akbar, ya. Payahnya nak berlama-lamaan dengan kalamullah. Dia baca, yang saya dengar baru-baru ni, rasa sejam setengah dia baca. Ya Allah, ya Tuhan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nabi itu tugasnya mengajarkan kamu kitab, Al-Quran dan ilmu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebab itu, tuan-puan, ini kerja kita secara profesional. Apa dia? Bersihkan hati, hidupkan hati, berikan kekuatan kepada hati, sampai hati kita itu, apa dia punya indikator dia? Lapang. Sebab kita ini orang Islam, Muslim, Muslimah. Sampai apa dia? Sampai tetap hati. Kenapa tetap? Kerana iman kita kepada Allah. Orang lain hati tak tetap. Orang beriman diuji juga, tuan-puan, dengan hati tetap ataupun tak tetap. Zaman Nabi lagi, ketika Nabi mengajak peperangan, ada di kalangan sahabat ketika itu, tuan-puan, berbolak-balik hatinya. Walaupun telah disiapkan binatang tunggangan, ya, maknanya kuda dah siap, dah asah pedang, itu persiapan dia kan. Tapi di saat manusia, di saat Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain menuju ke medan pertempuran, dia duduk diam-diam dalam rumah. Dalam surah At-Taubah diceritakan tentang sahabat itu, duduk diam-diam. Kenapa? Kerana daripada saat dia menyiapkan lagi, daripada saat panggilan jihad lagi, hatinya sudah berbolak-balik. Bolak-balik. Akhirnya bila dia keluar pagi esok,
Sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sudah tidak ada lagi di kampung itu. Semua dah pergi ke medan pertempuran. Ketika itu hatinya rasa berdosa, rasa bersalah. Itu pun di antara orang beriman, tuan-tuan. Masih lagi diuji Allah dengan hati tak tetap. Ya muqallibal qulub. Sebab tu di antara doa yang Nabi paling banyak baca, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tolong tetapkan hati aku, ya Allah. Berbolak-balik. Muslimat datang pagi tadi, bolak-balik tak hati? Bolak-balik. Sebaik Kak Isah telefon. Kalau tak telefon, tak datang dah. Ni hati nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi. Ni kalau pergi shopping sedap juga ni hari ni kan, ya. Baju raya belum beli. Tengah-tengah bolak-balik, jiran kita telefon. Cepat, akak dah siap dah ni, jom kita sama-sama, dia kata. Jadi, alamak, payah pula dalam menyanggah ni kan. Itu bantuan Allah lah tu melalui kawan kita tadi. Berbolak-balik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya hati kena dibersihkan. Cara dia macam mana? Tanam keimanan kepada Allah, beriman dengan Allah. Subhanallah, Allah maha baik, Allah maha hebat.